Boleh lah, paling syok kita try. Try je. Tak apa kot. Kita lupa, kita isyak mungkin. Biasa je. Boleh, saya ikut. Boleh. Okey. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Wahai Tuhan, tunjukkan kami yang benar itu benar supaya mampu untuk kami ikut dan taat, ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kami yang batil yang salah itu salah supaya mampu untuk kami tinggalkannya, ya Allah. Allahumma faqihna fid din, wahai Allah berikan kefahaman agama buat kami, ya Allah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Muhtaram, tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan siap pengusi, seluruh kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustazah, ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selamanya juga sewajibnya syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi meletakkan kita pada jalan kebaikan. Tuan-tuan, kata ulama, tanda syukur ni apa? Syukur ni bila kamu buat baik, itu tanda kamu dah syukur pada Allah. Kita dah ingat syukur ni sebut Alhamdulillah, itu syukur kan? Tak, syukur ni buat baik, kita sedekah, itu dah kira kita syukur dah tu. Kita sujud tadi, itu tanda kita syukur dah tu. Kita buat baik, itu tanda kita syukur, tuan-tuan. Kita datang nak sembah Tuhan, kita main semayang ni, kita main semayang maghrib tadi bukan sebab kita nak minta kat Tuhan, tapi kita main sebab siapa main semayang, dia kata nak pergi jumpa Tuhan, nak minta itu dan ini. Tak, kita main semayang supaya Allah redha kat kita. Bila Allah redha, Allah suka, Allah bagi apa Allah nak bagi. Macam tuan-tuan lah sayang kat menantu ke, kat anak kan. Sayang, tuan-tuan bagi tanah 2 relung. Tu contoh, tuan-tuan. Kan? Boleh faham tak boleh faham? Tanya anak balik sebab apa? Anak kata balik nak tengok ayah. Rindu kat ayah. Ni balik sebab apa ni? Tak sebab nak tengok ayah betul-betul ni. Kita ayah rasa apa? Seronok. Faham? Tu lillahi ta'ala. Bukan main sebab saya main semayang ni sebab nak kaya. Tak. Main semayang ni sebab Allah redha kita. Boleh faham tak boleh faham? Main semayang sebab apa? Nak semayang sebab besok ada temu duga. Lepas temu duga tak semayang dah. Berapa ramai tuan-tuan yang anak masuk sekolah, ambil periksa, universiti dan sebagainya. Masa nak periksa buat solat hajat perdana, baca yasin perdana, ustaz pun main nak kereta perdana. Kan? Tapi bila habis saja periksa, berapa orang yang buat kenuri tanda syukur pada Allah. Bukan pasang kemah pun, buat bihun 20 bungkus ke 30 bungkus, packing tu main hantar di surau, tuan-tuan. Jadi ni bihun ni siapa? Dia kata Alhamdulillah semalam cucu saya dapat keputusan periksa. Tu malam ni saya buat bihun sikit tanda syukur pada Allah. Hui, tanah dia bagus, berapa A dapat? Tak ada A, semua C. Semua C. Dia kata sebab tu saya buat bihun. Kalau A, kambing golek. Boleh faham tak boleh faham? Paling tidak walaupun bihun dia buat tanda terima kasih dengan Allah. Tapi kita kadang berkira dengan Allah. Dapat A, kita ucap terima kasih, kita syukur. Bila dapat keputusan, kita tak apa berkenan, kita tak buat kenuri. Kita tak buat tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba yang hebat, orang yang hebat, walaupun tak berjaya, dia buat kenuri. Faham? Macam tuan-tuan lah buat tahlil contoh. Bukan tuan-tuan, tak, contoh. Faham? Nak buat tahlil, tanya tok rumah, ibu-ibu kat belakang meninggal suami. Makcik meninggal suami ni nak buat apa makan malam ni? Bihun je, bihun. Jemaah tahlil pendek cukup. Boleh faham pasal bihun. Tapi kalau makcik abang, insya-Allah ustaz malam ni kambing golek 3 malam betul-betul ustaz. Jemaah kita buat tahlil penuh. Makcik bagi nama arwah dan bakat arwah. Kita buat siap-siap dia kita.
Faham? Tuan-tuan dan Allah sekalian. Jadi syukur pada Allah banyak-banyak. Sebab bila kita boleh buat baik ni, Allah sayang kita. Allah letakkan kita pada jalan kebaikan. Bahkan duduk kita ni bukan setakat kita. Mak ayah kita dapat apa tuan-tuan? Mak ayah kita dapat kebaikan, tuan-tuan dan Allah sekalian. Saya tadi habis semayang tu, saya tengok mesej dalam grup adik saya hantar. Alhamdulillah tuan-tuan dan Allah sekalian. Ibu saya baru selesai buat operasi mata tadi ni. Alhamdulillah. Malam ni saya semangat lagi nak kuliah dengan tuan-tuan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan eh? Semangat macam mana pun insya berhenti. Tak usah sampai ke 10, tuan-tuan sambunglah tuan-tuan. Sambung Tuan-tuan inilah ahli-ahli syurga, amin. Tuan-tuan dan Allah sekalian, baik. Tajuk kita malam ini tuan-tuan dan Allah sekalian, manusia yang beruntung. Dan beruntungnya tuan-tuan pada Allah pada malam ni, macam saya sebutkan tadi, yang pertama kita rasa beruntung sebab Allah letak kita pada kebaikan. Tengah-tengah semayang rakaat pertama tadi tuan-tuan dan Allah sekalian, Tuan Imam kata, Tuan Imam baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tuan-tuan dengar tak tadi? Tak tahu tak, saya kira Fatihah saya ya, dia nak baca apa dia punya pasal kan. Dia makmum senang tuan-tuan, jadi imam ni susah. Tu pun kadang orang sakit hati, ustaz, imam ni sejadah sampai 3 lapis. Punya busuk hati kat imam ni, nak 3 lapis, naiklah jadi imam, hantar langit tinggi rendah. Betul tak betul tuan? Tengah-tengah sujud pertama ni teringat bini dia burger telur ke biasa, lupa sujud ke bawah tu. Nak naik ke nak turun, nak naik turun. Tuan-tuan duduk belakang jemaah nak heran apa? Imam naik, tuan-tuan naik, imam turun, tuan-tuan turun, betul tak? Imam ni susah, jangan buat mami tuan-tuan. Ni tambah duduk belakang ni, ada coklat ke apa ni. Kena malam tu imam buat pasal, hak ni nak kena naik dulu ni, jangan buat mami tuan-tuan. Boleh faham? Tuan-tuan dan Allah sekalian, beruntung kita sebab apa? Imam baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang buat baik ni kata Allah SWT tuan-tuan, yang pertama apa? Orang yang beruntung ni bila mana dia dapat Islam. Ini orang yang paling beruntung tuan-tuan. Sebab tu ingat, jangan sebut orang bukan Islam, mereka belum Islam. Kawan-kawan kita ramai dekat office, tuan-tuan kan? Orang India, orang Cina, dia jumpa kita, dia pula abang Haji Suzah Zohor semayang. Kita pula marah dia, lah seorang orang semayang, hang pun tak sunat. La ilaha illallah. Tak ada kaitan sunat dia dengan solat kita. Boleh faham? Kadang kawan kita Cina tanya, you Cina, you sunat? Lah siapa nak tanya sunat? Dia bukan kena sunat tuan-tuan. Boleh faham? Dia Cina tapi dia bawa pada kita agama. Dia peringat kita tentang solat padahal dia bukan Islam. Ada orang macam ni? Ya Allah, kau jadikan sahabatku Acong ni Islam, ya Allah. Ni kita jumpa dia ni, bila nak Islam, kita doa kat dia pun tak. Lepas tu tanya dia bila nak Islam, tuan-tuan dan Allah sekalian. Sebab tu ingat, manusia paling beruntung ni apa? Inna dina indallahil Islam. Baru tu kadang-kadang kita tak berasa nikmat Islam, pasal kita lahir-lahir Islam. Kita bangun-bangun dari Islam, nama pun dari Islam lah. Nama pun bang, nama apa? Jibril. Ni Mikail. Anak semua nama malaikat ni. Faham tuan-tuan dan Allah sekalian? Nama Islam belum tentu Islam dia tuan-tuan. Ingat, orang yang beriman sudah tentu cantik Islam dia. Orang Islam belum tentu cantik iman dia. Orang yang iman dia cantik, dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul, pada kita, dia tak heran. Dia nak buat jahat, kiraman katibin. Allah sebut dalam surah Al-Infitar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-11 kata Allah kiraman katibin, malaikat cantik. Pasal iman dia tahu ada malaikat. Dia nak buat apa dalam tandas, orang tahu. Nak kencing duduk berdiri, Allah tahu. Betul tak betul? Nak corok tak corok, Allah tahu. Ni kadang-kadang tuan-tuan saya pergi kuliah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lepas isyak kita nak pergi tandas, kita masuk tandas keluar balik. Pasal Pak Haji ni baru tadi dengar kuliah maghrib, sembahyang isyak dia pergi tandas, pintu pun tak tutup, dia angkat kain dia tembak, selesai masalah tuan. Kita duduk di luar pasal kita malu, nampak dia kencing berdiri tak tutup pintu ni, tunggu di luar. Dia pula lepas kencing dia keluar, dia tengok kita, ustaz, siapa tak masuk? Tu bilik ayat banyak kosong, pasal hang lah aku tak masuk. Tapi kita hormat tuan-tuan Allah sekalian. Allah bagi pilihan kat kamu tentang apa? Islam. Kamu duduk dengan agama, inna dina indallah Islam. Bukan Islam, tuan-tuan, bila ada iman, Islam dah cantik. Nama tak menjaminkan iman, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, rumah hujung bawah ni kena pecah. Yang pecah tu Melayu, Cina, India. Melayu, ustaz. Siapa curi? Jibril. Tu dia. Nama pencuri Jibril. Pergi balai polis, saya nak buat report lah. Yang curi ni Jibril. Berapa orang? 2 orang. Seorang lagi, Mikail. Stres polis, tuan. Nama Islam. Akhlak belum tentu Islam. Tuan-tuan setuju tak setuju? Kita nak amanah kan saya sebut ni. Nak amanah tulis nama main surah ni pun belum tentu. Faham? Tengok semayang 60 orang, hak tulis 40 orang, 20 orang lagi mana? Kenapa krik-krik ni? Faham? Tu cerita amanah ni, bukan cerita benda lain. Cerita beramanah ya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan hak kaki travel berjalan, pergi negara-negara yang bukan Islam. Jerman ke mana, dia bukan Islam. Jepun antaranya. Tapi Islam ada pada dia.
Sebab apa tuan-tuan? Iman. Dia beriman tuan-tuan minta Allah sekalian, cuma dia belum Islam. Dia percaya dengan Tuhan, cuma dia belum Islam. Sebab tu tuan-tuan, manusia beruntung siapa? Siapa yang dia dapat Islam. Kita ni tuan-tuan, saja tanya lah tuan-tuan. Saja tanya, jangan marah. Kadang-kadang umur kita 40, 50, 60 ibu-ibu kat belakang. Pernah tak sekali kita sujud syukur? Terima kasih ya Allah, kau jadikan aku Islam sehingga umur aku 60. Allahu Akbar. Terus sujud, dalam sujud, terima kasih ya Allah, hari ni aku masih Islam. Berapa orang buat? Macam tak setuju lah. Tengok tak nak makan. Betul jadi kita kadang kita tak rasa nikmat Islam tu, tak rasa. Tak rasa nikmat Islam tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak rasa. Kita confident besok kita hidup. Kita rasa besok kita sihat. Tuan-tuan, sahabat saya Allahumma salli ala Muhammad umur 31 tuan-tuan. Baru ni tiba-tiba duduk di pejabat, tak sedap dia jadi macam ingat tak ingat tuan-tuan. Saya pergi ambil dia bawa pergi hospital Selayang. Hampir 24 jam lebih tak boleh cakap, akhirnya dapat tahu kata kena minor stroke. Saya WhatsApp dengan bini dia sedap tak? Dia kata dia baru sedap Ustaz, dia boleh senyum-senyum sikit. Sebutlah nama saya, tanya kenal tak? Sebut kenal. Tadi pagi doktor mai tanya dia kerja kat mana? Tak tahu. Umur 31 tuan-tuan. Kawan kita hak pernah gelak sini tu, jangan tuan-tuan. Kita takut Allah boleh ambil bila-bila. Ceramah dengar macam nak terbalik meja. Pura-pura tengok pukul 10. Contoh bukan ustaz malam ni. Jangan duk amin pula. Hang tengok dah hantar ustaz tadi ceramah bukan main. Tak ada dah. Ni contoh, jangan amin. Kalau jadi saya cari tuan-tuan ni. Hari ni Ibnu Abbas kata apa? Kata Nabi SAW, antara alamat akhir zaman umat aku ni mati dalam keadaan terkejut. Akhir zaman tuan-tuan tu hari ni alhamdulillah tuan-tuan umur 50, 60, 70, ada 80. Ada 80 sini tuan-tuan. Tak ada 80. Masya-Allah nampak panjang lagi umur insya-Allah, amin tuan-tuan. Kan? Umur 80, 90, panjang umur dia tuan-tuan. Ubat jangan cerita segenggam ubat ni. Tapi umur dia bertahan sampai 80. Ada orang yang tak ada sakit apa, 19 aksiden, mati. Mati bukan mesti sakit. Mati bukan mesti sebab apa-apa. Mati bila-bila boleh mati. Ni beruntung tuan-tuan kita duduk dalam Islam. Sekali-sekali angkat tangan, ya Allah, terima kasih kau bagi aku Islam, kau bagi anak bini aku Islam, kau bagi anak-anak aku Islam. Nilai Islam tuan-tuan tak boleh beli. Tak boleh beli. Tuan-tuan pasal main surah, main masjid, tuan-tuan macam Allah sekalian. Kalau tuan-tuan rajin, saya tahu surah tuan-tuan pun bagus. Kita masuk kadang-kadang kampung orang asli lah, apa jumpa orang bukan Islam. Tuan-tuan kita jumpa, kita tengok, ya Allah dia ni baik tapi dia tak dapat Islam. Dia baik tapi dia tak dapat Islam. Tuan-tuan, ini hak pertama manusia beruntung. Yang beruntung kedua apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang untung ni apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, mereka itu orang yang berjaya dunia dan akhirat. Qad aflahamal mu'minun. Orang yang beriman dia beruntung. Apa maksud beruntung tuan-tuan? Kata Nabi SAW. Tuan-tuan ni antara orang ahli-ahli syurga ni. Amin. Sebab Nabi kata, bukan saya kata, Rasulullah kata, siapa yang pergi ke surau, masjid, rumah-rumah Allah, mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah sebut setapak tuan-tuan main semayang, jumpa ni semua ni ahli syurga tuan-tuan. Orang baik-baik. Pasal apa? Nabi janji, siapa kalau pergi ke masjid, dia ahli syurga. Dia orang beriman. Bukan saya kata Rasul SAW. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan balik lepas Isyak sekali jiran-jiran dia sindir tuan-tuan. Contoh, Haji mana Haji? Surau. Oh lupa geng-geng malaikat ni kan. Dia kata kita pun tak ada lah, baru nak belajar semayang. Kita pun. Faham? Tu dia tak kata, alah baru kena surau, pintu surau 2-3 hari dia nak dakwah orang. Dakwah ni mana? Ada orang puji tuan-tuan, ada orang celah. Betul tak betul? Tuan-tuan jadi AJK masjid, AJK surau. Hari ni jadi AJK, petang tu tuan-tuan kena fitnah lah. Siapa pengusi? Murtada. Dia tarik tu siap. Tak ada orang lain ke? Perang sejam bantai kau ni. Faham? Tahun ni Murtada pula kalah, naik pula Yusuf lagi tak boleh pakai. Kena lagi. Manusia ni kalau kita nak cari redha manusia, kita takkan jumpa. Tuan-tuan try Google dalam internet Joseph Trofler. Tuan-tuan ingat saya lekeh sangat ke? Joseph Trofler ni ahli falsafah. Dia kata apa tuan-tuan? Untuk cari seorang yang faham aku 1000 tahun belum tentu aku jumpa. Tapi untuk aku faham orang, aku boleh mula hari ni tuan-tuan. Kita nak cari orang faham kita susah. Sebab tu dia kata apa? Orang yang mereka ini apa? Menjaga amal ibadat mereka untuk dunia dan akhirat. Tuan-tuan habang kat saya, tuan-tuan cari dalam Islam apa yang mudaratkan kita. Tuan-tuan cari dalam Islam ni apa yang mudaratkan kita.
Lah Ustaz nak kena semayang sehari 5 waktu. Bang, kalau sekali semayang 10 minit, 55 kali semayang, baru 50 minit. Tak sampai sejam pun. Tuhan bagi kat kita 24 jam. Takkan sejam tak boleh bagi kat Tuhan? Takkan sejam tak boleh bagi? Tuan-tuan mai tadi melangkah, Nabi kata apa? Orang yang dia berjalan daripada rumah dalam keadaan dia berwuduk. Hari ni berkat PKP, semua ambil wuduk di rumah. Betul tak betul? Dulu pun ada, tapi mungkin separuh ya. Hak lain semua main di surau. Hak mana main ambil di surau tu, termasuk saya tadi tu, kentut atas motor. Tu dia. Faham? Dia ambil wuduk, kentut atas motor dia tak. Tapi majoriti dah ambil di rumah dah. Berkat PKP. Sejadah seorang satu. Betul tak betul? Betul tak betul? Dulu mampu sejadah tak bawa balik surau lagi ada. Bukan di sinilah, tempat lain. Boleh faham tak boleh faham? Boleh faham tak? Ni jangan duk buat apa ni, duk letak minyak wangi kat kipas ni pun silap-silap boleh hilang ni. Dia duk tengok bagus minyak wangi ni, nak kena beli satu bawa balik beli sedar. Jangan main-main minyak atas duk orang sedekah belakang tu. Mungkin masa sedekah tu ada 40 botol. Dia kuih hilang. Pasal apa? Kawan ni main seorang tadi, sedap noh, sebotol hilang pergi maghrib. Sekali kawan ni, tuan-tuan. Sebab apa? Dia faham langkah damai daripada rumah ke rumah Allah, itu perjalanan cahaya orang beriman sebab untuk akhirat. Untuk akhirat. Digugurkan dosa, kata Nabi SAW. Orang yang berjalan kaki, setapak naik motor ke naik kereta, dia nak pergi ke surau, Allah ampunkan dia. Untung tuan-tuan, masuk parking tak kena bayar. Betul tak betul? So nak etika kena bayar? Tak kena bayar. Cuma kalau tabung lalu dia buat lena tu, kadang-kadang dia ada juga. Lalu dia tabung, la haula wala quwata illa billah. Dia buat gitu. Itu hujan kecil lah tuan-tuan. Boleh faham? Boleh faham tak boleh faham? Ada setengah surau tabung tu dia buat bentuk kubur. Saya tengah ceramah ni, kubur lalu ni. Saya kata dalam hati ni, tak boleh tegak lah. Kalau tegak bulan depan dia tak panggil dah. Kubur ni tu ada batu nisan ni. Sedekah ini saham akhirat. Duk tolak tang. Semua tengok. Ui, lain macam tabung ni. Dahsyat tuan-tuan. Yang kedua, jangan buat jenis cernih. Tahu jenis cernih? Orang panggil apa? Hak nampak dalam ni. Transparent tu. Nak campak pun orang nampak tu. Boleh faham? Campak-campak. Ni RM1 lah. Dia kata kita ni. Betul tak betul? Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh duduk dengan duit dalam tabung tu, kalau kita boleh duduk dalam tabung tu, kita boleh dengar tau duit-duit ni bercakap. Masuk RM1 tu biasa. Tiba-tiba tuan-tuan tersilap bos RM50. Hak RM1 ni tanya kat RM50. Main mana? Tak pernah nampak pun. Dia tanya, main mana silap masuk tu dia tak? Dia kata, awak kata apa tu? Dia kata kami duduk dalam tabung ni selama 20 tahun surau ni tak pernah jumpa 50 ni. RM5 tu pun kira kita lantik ketua dia tak? Biasa duk jumpa hak biru RM1 dia tak? Ni main mana ni? Dia tak tahu aku, mungkin saya pun dia tak. Tapi kalau dia tak, tuan saya ni memang pergi mana pun kalau duit tu boleh bercakap ni contoh. Tuan-tuan jangan percaya sangat kan abang itu. Terkejut dia tuan. Duk biasa tengok sama. Macam tuan-tuan lah duk di surau ni. Duk tengok muka macam ni, biasa. Tak main seorang Pak Syekh. Pakai macam Imam Sudair, jambang satu tuan-tuan pun mesti kali ni. Mana yang main ni? Betul tak betul? Macam tu lah duit 50 tadi ni. Tiba-tiba terkejut dalam tabung dia terkejut. Dia pun terkejut, hak RM1 pun terkejut. Nak kata ibadat ni. Tapi orang beruntung ni apa ibu? Dia tahu ibadat tu kecil tapi besar di sisi Allah. Tak payah tuan-tuan. Tak cerita tahajud. Cerita hak masuk masjid, keluar surau sudah. Tuan-tuan masuk surau kaki? Keluar kaki? Okey, sekarang kita bawa kamera, kita tengok berapa orang buat. Cerita keluar masuk kaki pun tuan-tuan kadang kita gagal. Bukan tuan-tuan, saya lah tuan-tuan. Hak semayang isyak 40 orang, hak semayang ba'dah berapa orang? Hak semayang maghrib, Nabi kata apa? Orang yang lepas dia semayang, selagi dia ada wudu, dia tidak bercakap hal-hal keduniaan. Yang ketika dia duduk di tempat dia semayang tadi, malaikat di langit mendoakan keampunan bagi dia. Allah tuan-tuan. Kita ada anak berapa hari ibu-ibu ada anak doa kita, cuba abang. Jangan kata doa, telefon pun jarang. Betul tak betul? Macam tak setuju ya? Kan? Tuan-tuan pula ada pula jenis kalau anak telefon dia seram. Ji kenapa seram? Saya ustaz, kalau anak saya telefon confirm 300 melayang. Telefon pula dah, telefon pula dah. Hello. Ya. Wah, pinjam 300. Dia main dah serangan ahmar tu, dia main dah. Sat abang nak pam, pam dulu. Tak kira abang masuk ni. Tuan-tuan, tak sama. Ada orang bila anak dia telefon dia seronok.
Dia seronok pasal anak dia anak yang soleh. Contoh, dia ada 2 orang anak sulung dengan anak nombor 2. Contoh. Ibu-ibu betul tak? Kadang-kadang bila dah tak boleh pergi, nak pergi pula, duk tanya bila boleh pergi umrah. Dulu masa boleh pergi tak mau pergi. Boleh faham? Kita tak ada nikmat tu dah. Mutawih dulu mungkin duk seronok setiap bulan pergi. Lah ni tak boleh pergi dah. Tak ada dia. Duduk depan Kaabah. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok Kaabah, pahala. Tapi berapa ramai orang pergi umrah duk tengok tempat sujud pasal tak mengaji. Faham? Pasal tak mengaji. Tengok Kaabah. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok dapat pahala. Faham? Siratal ladzi, tengah duk tengok Kaabah, perempuan Bosnia lalu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Duk fikir ni. Dia kata, ustaz, saya dapat petunjuk dalam solat tadi, ustaz. Oh, yang Bosnia hang nampak, hak Senegal hang buat tak nampak. Oh, hak Senegal lalu hang tak kata pula. Dapat dah. Ingat tak saya pernah sebut kat tuan-tuan. Masa 2016 berlaku tu perang di mana? Di Syria. Siapa yang bayar 3,500 boleh kahwin dengan perempuan Syria, dapat dengan anak, free gift. Betul tak betul? Dia kata, ustaz, saya rasa terpanggil lah, ustaz. Kalau kena keluar KWSP pun saya sanggup ni untuk jaga agama mereka. 2,000 Rohingya diserang. Ada tak siapa-siapa nak ambil perempuan Rohingya? Ustaz, saya rasa saya belum mampu lagi, ustaz. Saya pun semayang tunggu terbalik. Inilah munafik akhir zaman, ustaz. Faham tak? Orang yang beruntung ni apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dia tengok sekecil-kecil amalan, dia bawa sampai depan Allah. Tuan-tuan ambil ayat mineral. Contoh, ni bukan akal nak minum. Contoh. Boleh faham? Tadi abang tu, abang mana? Tanya ni abang ni, ustaz nak cawan. Saya tak payah cawan, nak minum macam ni pun tak apa. Kan? Kita ustaz jenis macam ni, tuan-tuan. Biasalah kan? Dia tu tak boleh, ustaz, kena minum cawan, sopan sikit. Tak apa, tuan-tuan. Minum cawan pun kalau tak bismillah, tak ada makna juga. Boleh faham? Kan? Contoh, Allahumma salli. Ni bukan akal nak minum. Contoh. 10 markah, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, kita minum macam ni, bismillah. Rasa mineral. Tak bismillah pun rasa mineral, tuan-tuan. Tapi beza dia apa? Satu kalimah bismillah tadi akan dibawa sampai depan Allah. Yaumul mahsyar nanti akan dihitung di sisi Allah. Hanya kerana satu perkataan bismillah, bawa sampai depan Tuhan. Dah minum, fayahmaduhu alaiha, kata Nabi SAW. Saat yang Allah paling suka bila mereka makan, wa yashrabu, dan mereka minum, fayahmadu alaiha, mereka ucap alhamdulillah. Itu saat Allah paling suka. Ibu-ibu, selalu kita baca doa sebelum, betul tak betul? Abang baca, Kak Long baca, Kak Ngah baca, betul tak betul? Tapi berapa kali yang kita baca doa sama-sama lepas makan? Alhamdulillahilladzi at'amana, berapa kali? Kalau tak baca doa lepas makan pun tak apa. Anak-anak semua kata alhamdulillah, cukup. Faham? Ni habis-habis makan ni kena marah dah. Kalau angkat pinggan tu, pinggan tak angkat, isteri marah. Ibu-ibu, saya tak pandai nak nasihat ibu-ibu. Saya anak baru 5 orang. Baru 5 orang, tuan-tuan. Umur saya 35. Saya target sebelum 40 ni dapat 10 orang anak. Dah ibu-ibu amin sudahlah, bini saya setuju. Yang akak risau pasal apa? Dia pun pusing. Tak, bini saya setuju MOU on, dia kata. Ibu-ibu, jangan ubah cuaca anak-anak kepada suami, faham? Ibu-ibu nak marah anak-anak tak apa, jangan marah suami. Kak Long angkat pinggan. Abang, pinggan abang tak apa, sekali saya angkat. Faham? Suami balik kerja nak marah anak-anak, marah. Tak apa, ibu-ibu dia nak mendidik. Memang ibu-ibu kena macam tu. Sebab tu kalau ibu-ibu gerak anak pergi sekolah, anak pergi sekolah. Kalau suruh ayah pergi tak? Ibu ni deligan, abang bangun, abang bangun, abang bangun. Sampai kat bilik ayah, cepat ni bukan nak perang sampai hantar anak. Abang kat driver van, hantar cepat sikit lah. Tu dia. Kalau suruh ayah sama, abang bangun. Pegang. Ayah dekat tu ya. Kalau marah-marah sangat apa ayah pergi, abang bangun abang sebelum apa semua ni. Batu sangkut dah pukul 6 ni, pergi semayang cepat, mandi cepat, lagi maghrib. Faham? Suami balik, abang macam tu. Boleh faham? Ni tengah duk marah anak ni. Cepat, kasut tak susun, baju tak sangkut. Suami balik, Assalamualaikum. Ni lagi seorang. Kena dah. Tak ada masuk lagi ni. Macam pernah kena dia kata apa kena saya pula. Taklah awak pun sama, dah pukul 6 baru balik. Cepatlah, lagi nak pergi surau apa lagi. Suami pun, anak pula buat kat ayah, very good ayah.
Jangan. Faham? Dekat suami lembut marah nak kalung cepat. Abang. Pak. Kenapa tu? Ni anak-anak ni tak mandi lagi dah pukul berapa dah ni. Abang tak apa, nanti saya mandikan Beranak pula tahun tu. Faham? Faman ya'mal misqala dzarratin syarr, walaupun benda tu besar zarah. Keluar masuk surau, jaga. Nak ambil wuduk, jaga. Saya sebut kan kuliah subuh hari tu. Cuba lazimi kehidupan kita hari ni. Start hari ni sampai kita mati, lazimi dengan wudu. Nak naik motor pergi kerja, wudu. Duduk di rumah saja-saja wudu. Malam ni nak tidur, kata Nabi SAW, ni manusia yang beruntung. Dia sentiasa ambil hadis-hadis Nabi. Barang siapa yang sebelum dia tidur, dia berwudu, makhluk di langit mendoakan dia sebelum dia tidur. Ambil wudu, bukan tahajud. Wudu. Tahajud tak usah cerita. Saya tahu tuan-tuan ni tiap-tiap malam bangun kencing. Pukul 1 bangun kencing, pukul 2 kencing, pukul 4 tak bangun. Sebab waktu yang paling sedap tidur adalah pukul 4 membawa ke pukul berapa? Pukul 4 membawa ke pukul 7. Itu waktu yang paling sedap untuk kita tidur. Pukul 1, 2 kita tak sedap nak tidur. Pasal apa? Pasal baru nak tidur. Kencing. Betul tak? Tapi tolonglah amal sebelum tidur, ambil wudu. Lepas tu tidur. Bukan susah. Ambil wudu, duduk atas katil, tidur. Tata suami duduk manja-manja kan. Suami lah umur 60 sama pencen. Kan? Dia tak semestinya orang muda ni manja. Orang tua-tua dia punya manja lain macam oh. Kadang-kadang dia main gigi. Tu sweet dah tu. Dia tak ada apa nak main dah. Dia mesti pakai gigi. Bini pun melawar keluar gigi. Dia bahagia walaupun main gigi palsu. Betul tak betul? Betul tak tuan-tuan? Dia bahagia. Bang, ni gigi awak, ni gigi saya. Nak pergi sembahyang subuh sama-sama. Isteri awak, bang, ni gigi awak. Faham? Suami pula imam. Imam pasang silap. Celaka bini silap bagi. Faham? Bahagia tuan-tuan. Sebelum nak tidur ambil wudu. Allah. Tiba-tiba suami nak pegang. Bagi suami pegang kita. Suami manja dengan kita dapat pahala pula. Betul tak betul? Tengok dia buat perangai pula. Sekali bila ambil wudu, suami nak pegang. Abang, wudu. Orang yang beruntung ni dia sentiasa fikir yang dia buat ni untuk akhirat. Dia makan, dia ucap alhamdulillah untuk akhirat. Dia bantu orang untuk akhirat. Barang siapa yang menggembirakan orang lain, kata Nabi SAW, hadis Ibn Abbas, Allah sediakan baginya mahligai dalam syurga. Bahagiakan orang. Saya habis kuliah awal, tuan-tuan bahagia. Syurga saya, amin. Faham? Main kuliah ni saja. Saya bukan nak ceramah kat tuan-tuan ni, murtad Allah, sahabat-sahabat saya ni. Tuan-tuan ni, mesej saya ni. Semalam mesej, tadi mesej, ustaz malam ni. Saya main ceramah, dia dapat pahala sama macam saya ceramah. Boleh faham, tak boleh faham? Orang yang buat kebaikan, kata Nabi, dia dapat pahala sama macam orang tu buat kebaikan. Bukan susah nak buat baik. Tuan-tuan main semayang, dapat kebaikan. Kita buat baik, Allah hantar baik, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itulah kejayaan akhirat. Bukan senang nak main mengaji, kuliah-kuliah. Tuan-tuan ingat senang. Berapa ramai kawan kita nak datang, tak boleh datang sebab stroke. Berapa ramai dah main dah pakai serban semua siap dah. Minyak atas ni. Bini bersin. Ciu. Abang lebih mana? Dah ada semayang kat ruang tamu. Ruang tamu. Tuan-tuan jangan main-main dengan bini ni. Sebab cuaca rumah tangga bergantung pada cuaca isteri. Setuju tak setuju? Hari ini gentleman. Saya tabik Tuan Haji cerita. Isteri kita seronok minggu ni nak balik rumah dia. Seronok kan kalau nak balik rumah kampung isteri hari Jumaat, hari Khamis siap beg semua. Betul tak betul? Kalau nak balik kampung belah isteri Kalau balik belah kita, hari Jumaat tu beg tak jumpa lagi. Betul tak betul? Faham? Tiba-tiba apa? Yang besok kita tak boleh balik kampung. Sebab apa? Surah ada mesyuarat. Okey. Orang perempuan bila dia kata okey, sebenarnya ribut sedang melanda. Oh okey tak? Okey. Besok kita tak balik boleh? Boleh, tak apa. Malam tu tidur, kali-kali dah. Menghadap kiblat dah. Baitul Maqdis. Awak kenapa ni? Tak apa. Marah ke? Taklah, tak apa. Awak surau kan nombor 1, saya nombor 2. Duduk main pantun. Kita pun tak apalah. Ini pun sama akhirat kita. Saya pergi mesyuarat, awak dapat pahala. Tak apalah. Kalau sempat balik kampung, sempat. Kalau mati, tanam sini lah. Duduk bunyi lagi ni. Duduk bunyi lagi. Betul tak betul? Duduk bunyi kita pun Allah minggu depan boleh balik lagi kalau hidup. Kalau hidup dia buat dah. Saya kita tak apalah, insya-Allah doa-doa. Kalau tahu dulu kahwin dengan Yusuf tak apa. Habis. Bukan senang buat kerja agama, betul tak betul? Sedangkan isi Nabi kata apa? Mereka itu pergi berjuang untuk mendapat redha Allah, bukan redha manusia.
Kita berapa ramai tiap malam tidur, tiap malam tidur. Betul tak betul ibu? Berapa orang ambil wuduk sebelum tidur? Rugi. Faham? Rugi ambil wuduk sebelum tidur pun tak boleh. Tak masuk bersugi. Bersugi tak cerita lagi ni. Tahu sugi? Hak kita duduk sugi sebelum sembahyang. Dia nak sugi. Nabi SAW sebelum masuk rumah, Rasulullah sugi baru masuk rumah. Kita boleh beli menatang tu. Menatang apa? Hak spray tu. Saya orang Kedah sebut menatang. Tu. Kan dulu tuan-tuan pergi hantar zakat dekat Kedah. Pergi hantar. Makcik, kami dah dapat zakat ni, nak bagi zakat ni. Terima kasih ha. Makcik duduk berapa orang? 2 orang. Siapa seorang lagi? Menatang tu. Menatang mana? Suami makcik ya. Suami dia panggil menatang ni. Tapi anak 12. Faham? Faham tak faham? Panggil suami menatang. Anak 12 Tuan Haji. Tingkat pun tak ada. Oh, anak 12. Faham? Kita ni ayu lah 2 orang tak berani. Faham tuan-tuan? Motor ni, kalau pergi saya seronok pergi di kampung-kampung ceramah ni pasal motor ni tak tahu mana depan mana belakang. Betul tak betul? Motor di kampung ni kunci pun tinggal. Ada kunci pun tak ada. Ji, ni balik macam mana? Tak ada. Motor ni dia tolak-tolak bogi satu start jalan lah. Bahagia. Betul tak betul? Pegang kunci motor, tertinggal di motor ke apa? Oh, tertinggal, sanggup buat kentut tu. Pergi ambil kunci, takut orang curi motor. Tuan-tuan, bahagia ni tak boleh beli. Betul tak betul? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu sebaik-baik tempat. Kalau orang yang beruntung, dia akan fikir, buatlah amal-amal kecil yang akhirat besok dia untung. Saya sebut tadi, jaga wuduk pagi, petang, siang, malam ambil wuduk. Mudah-mudahan mati dalam wuduk. Kita boleh relax tak ada wuduk. Sedangkan wuduk tu sebaik-baik amalan. Saya dah sebut dah kuliah subuh itu. Ingat tak ingat? Kalau lupa hangguk juga. Ingat tak? Tentang Bilal bin Rabah. Bila Nabi SAW naik peristiwa Isra wa Mi'raj. Saya pendekkan cerita. Nabi jumpa Bilal. Wahai Bilal, apa yang kamu buat sehingga kamu dapat syurga Allah? Soalan pertama, Bilal kata tak ada apa-apa. Nabi tanya kali kedua, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Nabi tanya kali ketiga, tak ada apa-apa. Nabi kata, Bilal, tolong beritahu apa amalan yang kamu buat. Beritahu kat kawan-kawan ni. Nabi tahu tapi saja tanya. Bila kata ya Rasulullah, boleh jadi wuduk aku ya Rasulullah. Punya tawaduk Bilal bin Rabah. Dia tak cerita tahajud dia dengan Rasulullah. Dia tak cerita dia sebagai Bilal Nabi SAW. Tak. Dia cuma cerita apa? Mungkin sebab wuduk aku ya Rasulullah. Cuba bayang kita kalau Nabi beritahu ustaz. Semalam saya naik ke Isra Mi'raj, saya nampak ustaz tapak kaki ustaz dalam syurga. Agak-agak ustaz tu jawab apa? Ya Rasulullah, kalau bukan saya, siapa ya Rasulullah? Kalau bukan saya, siapa ya Rasulullah? Saya calon yang terbaik ya Rasulullah. Boleh faham tak boleh faham tuan-tuan? Sebab apa? Sebab akhirat itu wa abqa, sebaik tempat kekal. Buatlah baik bukan senang, susah tuan-tuan minta Allah sekalian. Susah nak buat baik ni. Tapi waktu saya kata bila kita boleh buat baik, kita syukur, kita sembahyang, kita dapat pahala, isteri kita dapat pahala, anak-anak dapat pahala, mak ayah dapat pahala sebab anak yang soleh. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan. Tuan-tuan rajin-rajin sekali lepas isyak buka Facebook Ustaz Abid Liu tuan-tuan. Semalam tuan-tuan minta Allah sekalian, malam semalam pukul 11 saya hantar pesakit daripada Selayang pergi ke Jitera. Kita ada van, tuan-tuan pun tahu kan, Ustaz Abid buat van percuma dengan van jenazah percuma. Saya bawa van ambulans tuan-tuan. Bawa ambulans pukul 11 pergi ambil pesakit, pukul 12 bertolak sampai di Jitera pukul 3.30 pagi. Sampai di Jitera 3.30 pagi, 450 km bawa, tuan-tuan jangan tanya macam mana bawa, sampai-sampai turunkan pesakit. Makcik ni umur 83. Kita hantar dia, letak dia, tuan rumah nak buat ayak. Saya tadi tak jadi 3.40 dah. Kalau buat ayak ni nak kena niat sahur, tak payah. Jitera tuan-tuan, Jitera tu. Letak pesakit, naik van, patah balik mai tuan-tuan. Padarah balik. 3.45 sampai di Latar pukul 6.30, sembahyang subuh di Latar. Sampai di Latar 6.30, sampai di Selayang, tak balik rumah, terus start kereta, ikut Ustaz Abid pergi ke Kuantan. Semalam kita ada 4 misi, tak tidur semalam tuan-tuan. Ni kalau malam ni mata merah bukan saka, tak tidur lagi. Faham? Pukul 7 bertolak pergi Kuantan, pergi ambil budak 2 orang, umur 11 dengan 12 tahun. Mereka ni hari tu duduk dalam hutan, rumah hayang tak ada, api tak ada, duduk dalam hutan. Ustaz Abid bawa keluar bagi rumah sewa, semalam pergi ambil anak dia 2 orang, hantar sekolah tahfiz. Seorang telefon sekolah tahfiz, Haji boleh tak ambil ni? Dia kata boleh, saya terima. Bawa pergi. Yang adik semangat, yang abang tak mau. Rambut ni, rambut. Walaupun duduk dalam hutan, rambut Korea. Faham? Boleh faham tak boleh faham? Kita ni Tuhan bagi muka kita ni elok lah. Saya gelap macam ni pun alhamdulillah, ibu-ibu gelap-gelap pun anak 5. Faham? Kadang-kadang kita ni rambut Tuhan bagi rintin, nak bagi lurui.
Rambut dah elok-elok nak pergi buat sebelah, nak sujud ni kena selak. Faham? Faham tak faham? Orang boleh bukan main nak buat rambut Korea, muka sabak bernam ya, tak payah tuan. Faham tak? Budak ni tuan-tuan, kita hantar pergi tahfiz, tak mau. Bila kita dia teriak, seorang-seorang saya bercakap sikit, kawan ni pujuk, sepakat pujuk 3-4 orang. Dia masuk tak mau nak balik. Tuan-tuan, pukul 9 lebih habis kita pergi kat dia, kita pergi rumah Cina. Ada 3 orang anak Cina, Ustaz Ibn nak tolong anak Cina. Habis anak Cina tu pergi pula lagi satu rumah. Ayah dia ni kutip sampah apa besi-besi buruk. Ambil lepas asal anak dia ni pergi masuk sekolah tahfiz lain pula 2 orang. Semalam alhamdulillah kita berjaya masukkan 4 orang ke tahfiz ni. Tuan-tuan tak sekalian, malam pergi tolong pula 3 anak ada stroke. Isteri 2 kaki tak ada. Pukul lepas maghrib pergi rumah ziarah. Saya tanya nak pindah. Cari rumah on the spot, cari rumah, angkat barang semalam juga pindah. Habis semua selesai makan. Masa makan tu ustaz tu hantar mesej. Budak tahfiz tu, budak tadi rambut Korea tu dah pakai kepiah, pakai serban, pakai jubah. Allah tuan-tuan, kita kata ya Allah, sedangkan dia tak tahu semayang, tapi kita boleh jadikan mungkin lagi 10 tahun dia akan jadi imam di surau tuan-tuan, insya-Allah, amin. Hidayah ni milik Allah tuan-tuan. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah bukan milik siapa-siapa. Kaya pun termenung. Budak ni daripada duduk dalam hutan, keluar duduk di rumah, lepas 3-4 bulan kita pergi ziarah, hari ni ada di sekolah tahfiz. Boleh jadi 3-4 tahun dia hafal 30 juzuk. Kita tak tahu. Kita hak nampak main surau macam kemas sangat ni, 3 qul. Gaya ni bukan main 3 qul ya. Faham? Jadi imam ni, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasal. Yang tu pun sangkut dah. Faham? Jemaah dah seronok dah ni pasal 3 ayat. Tuan-tuan setuju tak? Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Apa terlintas di hati makmum? Inilah imam dunia akhirat aku. 3 ayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sokong. Tu tanda sokong, faham? Ni baca sampai 2 muka. Tak habis-habis. Afala tatadhakkarun. Turun dah tangan dan rokok. Imam sama. Celaka ada lagi. Faham? Susah tuan-tuan. Nak buat baik ni susah. Tapi itu bekal akhirat. Masuk tanda nak kena kencing duduk. Orang tak nampak, Allah nampak. Tuan-tuan, orang yang untung, kata Nabi, imanu bih. Dia beriman dengan Allah dan Rasul untuk akhirat dia, tuan-tuan. Tuan-tuan infak sedekah, tuan-tuan tolong orang, tuan-tuan buat baik dengan orang, tuan-tuan senyum kat orang, senyum pahala dah. Tuan-tuan ni, orang surau ni, tuan-tuan senyum-senyumlah kat orang. Saya paling risau, tuan-tuan, kadang orang surau ni muka com. Tahu tak com? Tahu tak com? Ji, Assalamualaikum Ji. Salam. Tu jawab tu macam malaikat maut. Jawab lelok, Waalaikumsalam. Faham? Kadang-kadang orang tu tak pernah main, kita tegur dia. Assalamualaikum, main pada mana ni? Oh, saya main rumah mak mentua saya kat sini. Mak mentua yang mana? Yang tu, oh, belakang rumah saya. Akhirnya kita kenal. Kawan ni dah lah orang luar. Assalamualaikum. Salam. Tak pernah nampak pun kat surau. Dia bagi sebiji ni. Dia bagi sebiji ni. Betul tuan-tuan, tarawih tuan-tuan. Habis tarawih, sebelum tarawih, muka sama Ni ada malam ni Ramadan, muka ni tak nampak. Asal depan dua semua orang lain, betul tak betul? Habis Ramadan muka hak sama, setuju tak setuju? Ramadan ni dia duduk sebelah pengusi, dia tanya, baru pindah. Dia tanya pula pengusi. Padahal dia baru main malam tu Dia tegur pula, surau ni sempit, dia penuh ni, patut kita ni tanah ni kita tarik sampai habis. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi ajar, ni betul untuk siapa jadi AJK, imam. Tak semua soalan kita kena jawab. Nabi SAW, seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Dia tanya Nabi. Rasulullah tanya dia balik, apa yang kamu siapkan untuk akhirat kamu? Nampak tak? Sahabat tadi kata, ya Rasulullah, aku solat tak pandai, tapi aku ada cinta pada kamu, ya Rasulullah. Faham? Tuan-tuan kalau orang komplain, dia kata, surau ni kena tambah aircon 3-4 biji ni. Tuan-tuan jangan jawab. Kita dalam rangkaan kita tengah usaha. Tak boleh jawab, tu jawapan skema. Faham? Kalau dia kata ni surau ni kalau ada lagi 2 ekor sedap ni, tanya dia balik. Tuan Haji nak bagi berapa? Sebiji ke 2? Tak kot, saya tahu okey dah ni, macam cukup dah. Kalau sejuk sangat pun sekejap takut nak terkencing pula tengah semayang kan. Betul tak betul? Dia kata surau ni kenapa besar ni? Dia kata tarawih ni dah tahu ramai, besar lah sikit duit surau simbang buat apa? Tuan Haji, besok subuh tuan Haji mai. Subuh esok tuan Haji mai. Tuan Haji akan rasa surau ni besar. Faham? Tambah kalau tuan Haji jadi imam, tuan Haji akan rasa macam jadi imam masjid negara. Setuju tak setuju tuan?
Jangan jawab, bagi soalan kat dia. Sebab apa? Sebab agama ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena bertegas dengan agama. Jangan nampak agama ni benda memang orang boleh pelekeh agama dak. Agama ni apa? Orang yang cinta pada Allah dan Rasul, dia akan rasa sensitif dengan agama. Jangan mudah-mudah nak hina agama aku. Aku hidup atas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan minta Allah sekalian, isyak kita berhenti. Ni dah isyak dah, saya berhenti. Boleh tuan Jin? Boleh sambung lagi? Kita habis 8 minit tu, boleh tuan-tuan? Habis 8 minit tu kita berhenti semayang, boleh tuan-tuan? Oi, bagus tuan-tuan. Tuan-tuan ni saya rasa golongan yang awal akan masuk syurga Allah, amin. Dan boleh jadi tuan-tuan juga orang yang last sebab seksa saya tuan-tuan. Tuan Haji yang terakhir pada ibu-ibu sekalian, orang yang beruntung, yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi merebut ibadat-ibadat untuk akhirat. Faham Benda-benda yang mudah buat untuk akhirat. Jangan lupa benda-benda sunat, ambil wudu, langkah kaki, masuk tanda apa, baca doa, nak pakai baju bismillah, naik motor baca doa apa semua tu. Yang ketiga terakhir apa dia? Orang yang beruntung, hidup dia mencari redha Allah. Ini orang yang untung. Dia buat apa-apa dia nak Allah redha. Kan kita sebut matlamat hidup ada dua. Yang pertama apa? Hidup mencari hidayah. Allah tunjuk kat kita. Tuan-tuan, kita kalau cakap main surau, masjid surau, minta maaf sebut nak, tuan-tuan kadang-kadang main semayang di surau ni, kenal dah 5-6 tahun, tapi tuan-tuan belum pernah pergi rumah abang ni. Contoh, imam dengan Bilal kenal lama dah, tapi belum tentu imam pernah pergi minum rumah Bilal. Setuju tak setuju? Kita berjemaah kadang 3-4 tahun, tapi kita tak pernah ziarah rumah kawan kita, tuan-tuan minta Allah sekalian. Masalah kita, kalau jemput pergi rumah, tahlil. Itu masalah. Jadi malam ni jemput main rumah, ada minum sikit. Doa selamat ke Yasin ke? Orang kita yang dengan Yasin ni berpisah tiada. Sedangkan Nabi kata wa'atimut ta'am, jamu orang makan pun pahala. Jamu orang makan pun dikira sunnah. Tuan-tuan minta Allah sekalian, ni contoh bukan betul, ni contoh. Sekali pakai duk ikut pula saya malam ni, letih saya. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni saya jemputlah rumah saya nombor 20 yang paling kiri sekali tu. Saya jemput datang semualah. Saya ada buat makan-makan sikit malam ni untuk tuan-tuan datanglah. Menu biasa-biasa saja, lamb chop, chicken chop, chopstick, semualah minta datang tuan-tuan Tuan-tuan mesti terlintas punya. Ini dia buat apa ni? Tahlil ke apa? Tok siap orang pertama katanya. Kalau tahlil saya nak bawa kotak Yasin ni, Dah tak ada Yasin, tak ada apa. Saya nak jemput makan dia kata. Tak ada apa, nak jemput makan, lepas makan balik. Doa-doa tak payah, doa pun tak payah. Balik. Ui. Faham? Dia kata lain macam ni. Tapi kita orang mengaji kan? Bang, terima kasih jemput malam ni, semoga murah rezeki insya-Allah. Tu doa tak? Tuan-tuan tak payah nak bersungguh sangat. Ni tuan rumah kan? Terima kasih ni, saya nak doa sikit. Auzubillah. Tu dia tuan, kawan pun nak seram. Boleh faham tak? Boleh faham? Kadang-kadang kawan kita bawa cucu naik motor pusing kot taman. Ji, siapa ni? Cucu. Pegang cucu tu. Masya-Allah, semoga jadi anak yang soleh, hafal Quran insya-Allah, berjaya dunia akhirat. Doa tak doa? Doa. Ni budak tu bukan kenal kita. Kita pula tasbih pula besar-besar biji sawi ni. Tasbih pergi kat budak. Nama apa? Kasim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa satu macamnya bismillah kadang ni. Lepas pada tu dia jumpa kita, dia kata, "Dia ni lah dulu jampi aku ni, dia ni." Aku jadi baik pun sebab dia, aku jahat pun sebab dia lah, dia kata. Tuan-tuan, doa ni tak semestinya kena macam tu tuan. Sambil-sambil tu kita berdoa. Faham tak? Pergi kenduri kahwin orang. Sambil-sambil tanya anak semoga dapat menantu ni bertambah lagi rezeki. Tu doa. Faham tak faham? Saya dah kan kuliah subuh itu. Doa yang pertama daripada Quran. Doa yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Doa yang ketiga daripada para ulama. Doa yang keempat, doa kita sendiri. Kalau maghrib tadi imam tak main, mungkin imam ada urusan ke, tuan-tuan naik. Hak paling kena confirm pakai serban. Dia nak pakai serban ada 2 orang. Seorang buka dah buat teh bau. Dia tak boleh ni, dia kata ni. Faham? Haji nak haji, tak boleh dia kata. Saya ni serban ni menantu bagi, bukan saya punya. Punya takut nak jadi imam ni. Boleh faham tak boleh faham? Naik jadi imam, doa tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebetulnya aku bukan imam ya Allah. Depa ni lah tolak aku ya Allah. Ya Allah, kau azablah mereka dengan sebesar-besar azab ya Allah. 2 rakaat aku rasa macam ibadah umrah yang sangat berat untuk aku ya Allah. Kalau ada silap solat kau ampunkan aku. Aku bukan imam ya Allah. Dan kau azab jugalah imam yang tak datang pagi ni ya Allah. Doa bahasa Melayu tapi jangan buat macam tu. Contoh. Faham? Doa tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan ya Allah, jadikan kami orang soleh solehah ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Boleh tak boleh? Boleh. Tak buat? Kalau tak boleh lah. Imam mesti kena auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun. Ni kena macam tu.
Saya kata, tuan-tuan minta maaf kat sini ada imam. Kalau kita nak jadi imam, kita tak pandai baca doa. Baca doa bahasa Melayu tu lebih baik. Baca Melayu lebih baik. Macam pergi umrah. Kan dulu saya dah bawa jemaah umrah, saya bagi buku kat dada tu. Tapi bila nak tawaf, saya kata semua simpan buku. Dia pun ni pelik. Siapa nak simpan, Ustaz? Simpan. Nanti pusingan ikut saya. Pusing yang pertama saya pusing. Jemaah, doa minta ampun pada mak dan ayah. Doa hak tu yang untuk pusingan pertama. Ya Allah, mak aku dulu susah. Doa yang tu ya. Ni dah dia duduk kira buku ni. Dia duduk kira buku kat dada ni. Kan? Pusingan pertama, duduk cari. Orang duduk jalan dah ni. Duduk jalan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia pun duduk cari. Separuh pusingan tu tak jumpa. Jumpa. Sa'i. Ni sa'i ni. Ni sa'i duduk patah balik pula dah. Ni, satu pusingan tu rugi pasal doa. Setuju tak setuju? Tiba-tiba duk cari tak rasa gelap. Tengok-tengok masuk grup negro. Tu tak? Kita faham doa sambil hantawa. Ya Allah, tengok Kaabah. Ya Allah, aku main jauh ni. Allah, dulu mak aku teringin nak main tapi dia tak sempat. Aku ampunkan dia. Ya Allah, aku main ni mungkin sebab doa. Sambil pusing tu doa tu faham dah tak faham? Faham? Ni Allah ma'inna a'udzubika. Doa bahasa Melayu lebih baik pasal faham. Ya Allah, hari ni kalau ada amalan kami yang riak, kalau ada cakap-cakap kami yang silap, kau ampunkan. Jemaah pun faham. Amin. Ya Allah, kalau ada jemaah kami yang bakhil, kau murahkan rezeki. Oh, ini macam kata kat aku dia kata ni, dia faham. Kan? Daripada tuan-tuan baca doa tak bunyi tahu tak bunyi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah salatu wassalam ala haqq. Kita dengar belakang ni apa yang dia baca ni. Wa sallallahu alaihi amma wa la tu'adzibna ila qiyamah. Allah. Pernah ada tuan-tuan pernah cuba tu? Minta maaf tuan-tuan. Kita faham dia baca, tak faham. Amma wa la tu'adzibna qiyamah. Geng-geng Pakistan mana dia tadi geng kita ni amma dia geng kita amma ni. Doa bahasa Melayu, ya Allah ampunkan kami ya Allah, kami ni ya Allah kami lalai dengan solat ya Allah. Hari ni kami sibuk kerja, kami solat lewat. Orang faham tak? Yang penting doa, boleh faham tuan-tuan. Ni tak bunyi macam saya sebut kat tuan-tuan. Dia jadi budaya orang kita ni. Ya Latif. Tahu tak? Zikir ni biasa kita baca bulan Ramadan, tarawih. Betul tak? Boleh tak sebut elok? Ya Latif ya Kafi ya Karim anta Allah mawjud la ilaha illallah. Boleh tak boleh? Biasa macam mana? Ya anta Allah la ulah ni. La ulah ni dia pun dah dengar apa ulah tak ulah lah tadi. Kau apa baru bertaubat Ramadan tahun ni. Baru main surau tahun ni dia pun balik semayang tarawih. Sambil duk zikir, tengah mood soleh bertaubat. Sampai di rumah. Ya, bini abang zikir apa ni? Awak tak pergi surau, awak tahu apa? Cik belagak pula. Dah lah bodoh sombong. Kan? Tuan-tuan sebut bagi orang faham. Ya Latif ya Kafi. Dia dengar dia boleh faham. Doa tak apa, yang penting orang ni Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Faham sebiji tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Hidup mencari hidayah, mati mencari redha Allah. Ini manusia yang paling untung. Tak apalah aku main semayang, kadang-kadang orang tak mau berkawan dengan aku, yang penting Allah redha. Tak apalah aku jadi orang baik, orang tak suka kita orang baik. Tak payah, jangan kata cakap suka. Kita pakai jubah, pakai plekat, pergi ke supermarket. Mau kita pergi 3-4 orang, masuk Seliamon. Singgah pula kedai-kedai main tu. Gymnasium ke apa. Nak beli treadmill ke. Haji, sini bukan surau depan. Oh, kau ajak tu. Kan? Pasal dia faham tu. Sedangkan agama ni first class tuan-tuan. Islam tak pernah lekeh. Islam agama yang paling hebat. Tuan-tuan, mudah-mudahan mati kita Allah redha, kita jadi orang yang untung di sisi Allah. Biarlah kita rugi pada pandangan manusia, tapi kita untung di sisi Allah SWT. Saya doakan tuan-tuan kita cuba cari amalan-amalan yang mudah, mudah-mudahan Allah redha. Sekecil-kecil amalan dengan sebesar-besar amalan di sisi Allah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ampunkan dosa suami isteri dan anak-anak kami ya Allah. Wa Allah Tuhan kami, ampunkan dosa adik-beradik ipar dua kami ya Allah, ampunkan dosa sahabat-sahabat jiran tetangga kami ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, kayakan kami dengan ilmu ya Allah, kayakan kami dengan akhlak, kayakan kami dengan rezeki yang barakah ya Allah. Wahai Allah, jadikan amal soleh kami
kami ini pahala untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu nak balas jasa ibu dan ayah kami ya Allah. Dulu ibu kami bersusah payah untuk kami ya Allah. Boleh jadi kehidupan kami hari ini, rumah kami, keluarga kami, kereta kami, motor kami ini ya Allah, berkat doa ibu dan ayah kami ya Allah. Sedangkan ibu dan ayah kami bersusah payah untuk kami ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah. Wahai Allah, kami rindu nak tengok senyuman ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu nak cium peluk batang tubuh ibu dan ayah kami ya Allah. Wahai Allah, hari ini kami jadi orang yang baik sebab doa mak kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami jadi orang yang soleh sebab doa ibu kami ya Allah, sebab doa ayah kami ya Allah. Maka kau jadikan solat kami, segala amal kami ini pahala untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Kalau ibu dan ayah kami telah kembali ke rahmatullah, jadikan kuburan mereka seperti taman syurga ya Allah. Kasihi dan rahmatilah mereka ya Allah. Sekiranya ibu dan ayah kami masih hidup, kau pun mudahkanlah urusan hidup mereka ya Allah. Ya Allah, malam ini kami berhimpun dalam rumahmu ini ya Allah. Himpunkan kembali kami dalam syurga firdausmu ya Allah. Izinkan kami dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak. Terima kasih.